Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada Dr. Hairul Nizam selaku pensyarah bagi kursus EPPE 2413 Analisis Ekonomi Islam dan rakan-rakan sekalian. Jadi pada kali ini kami ingin membentangkan tentang konsep ekonomi halal dalam konteks ilmu ekonomi Islam. Berikut adalah ahli kumpulan kami yang terdiri daripada 3 orang, iaitu saya, Muhammad Farhan Hakimi, Muhammad Aidit, dan yang terakhir adalah saudara Najmi Amri. Pengenalan ekonomi halal secara umum. Ekonomi halal merujuk kepada sistem ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam di mana ia akan mewujudkan persekitaran ekonomi yang selaras dengan nilai-nilai Islam, adil, mampan dan memberi manfaat kepada semua golongan masyarakat. Ekonomi halal bukan sahaja memberi implikasi ekonomi tetapi juga merangkumi aspek sosial, budaya dan agama. Matlamat utama ekonomi halal adalah untuk mewujudkan ekosistem ekonomi yang mencerminkan nilai-nilai Islam, menghormati prinsip syariah dan memberi manfaat dan kesejahteraan kepada semua golongan masyarakat Islam dan masyarakat umum. Baiklah, sebelum kami meneruskan lagi pembentangan kami pada kali ini, baiklah kiranya kami menerangkan apakah tujuan tugasan kami, iaitu soalan pertama, apakah yang dimaksudkan dengan konsep ekonomi halal? Yang kedua, konsep halal melangkaui perbincangan industri halal termasuklah kewangan, filantropi dan sebagainya. Dan soalan ketiga adalah apakah kesan perluasan konsep ekonomi halal terhadap kemapanan industri halal di masa akan datang. Baiklah, pertama sekali kita akan membincangkan soalan yang pertama iaitu apakah yang dimaksudkan dengan konsep ekonomi halal. Konsep ekonomi halal merujuk pada pendekatan ekonomi yang sesuai dan sinonim dengan prinsip-prinsip Islam. Konsep ini juga melibatkan pengaplikasian hukum-hukum Islam seperti hukum syariah, tingkah laku individu ataupun akhlak dan nilai-nilai Islam dalam aktiviti ekonomi. Konsep ini juga bertujuan untuk melahirkan masyarakat yang hidup dengan adil dan harmoni di dalam negara yang mampan dari sudut ekonomi. Dalam konsep ekonomi halal, prinsip-prinsip Islam menjadi pegangan utama dalam merancang, melaksanakan dan menilai kebijakan masyarakat dalam menguruskan sumber-sumber ekonomi. Antara prinsip-prinsip Islam yang ditekankan adalah keadilan yang meliputi semua pihak dalam pembahagian kekayaan sumber serta pelindungan terhadap hak-hak individu. Seterusnya, keseimbangan di mana prinsip ini menekankan kepentingan dalam menjaga aspek sosial dan ekonomi di mana Islam mendorong pembahagian kekayaan sumber ekonomi yang seimbang kepada semua pihak. Selain itu, tanggungjawab sosial yang menekankan kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat dalam membuat keputusan ekonomi. Islam menyokong amalan urus niaga yang bertanggungjawab kepada masyarakat seperti memberikan sumbangan kepada mereka yang memerlukan untuk kelangsungan hidup. Seterusnya, kita akan lihat kepada beberapa aspek penting yang mendukung konsep ekonomi halal. Yang pertama ialah konsep ekonomi halal ini berlandaskan syariah Islam di mana setiap urusan atau aktiviti ekonomi perlulah mematuhi prinsip-prinsip Islam. Amalan-amalan seperti riba, berjudi, gharar dan urus niaga yang tidak adil adalah dilarang sama sekali kerana setiap aktiviti ekonomi harus patuh dengan ketetapan hukum Islam yang mana Islam telah mengharamkan setiap amalan yang telah disebutkan tadi. Namun begitu, konsep ekonomi halal tidak terhad kepada prinsip syariah Islam sahaja. Ia juga melibatkan tanggungjawab sosial, perlindungan kebajikan dan juga menghormati hak-hak orang lain untuk mencegah eksploitasi sambil menjaga kelestarian dan kesejahteraan semua pihak yang terlibat dalam ekonomi. Kita lihat pula aspek yang kedua iaitu sistem kewangan Islam yang menjadi salah satu bahagian penting dalam mencapai konsep ekonomi halal. Amalan kewangan yang diguna pakai dalam ekonomi halal mestilah mematuhi prinsip syariah di mana pengambilan riba perlu diharamkan kerana ia merupakan satu eksploitasi dan tidak adil kepada semua pengguna. Sebagai gantinya, konsep ekonomi halal menggunakan kontrak-kontrak muamalat yang dipersetujui dalam Islam. Kontrak-kontrak ini akan digunakan untuk mengatur transaksi dalam bisnes dan aktiviti ekonomi supaya wujudnya kesepakatan yang adil antara pihak-pihak berkontrak. Antara kontrak yang digunakan dalam konsep ekonomi halal adalah mudharabah, musyarakah, murabahah dan ijarah. Selain itu,
Pengeluaran barangan yang halal juga menjadi salah satu aspek penting dalam konsep ekonomi halal. Hal ini kerana pengguna perlu memenuhi kehendak mereka dengan menggunakan barangan dan cara yang seiring dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh hal yang demikian, kerajaan perlu memastikan setiap firma mengeluarkan barangan yang halal dengan cara yang dibenarkan oleh Islam. Antara contoh barangan yang perlu dipastikan sumber dan cara penghasilannya halal adalah makanan dan minuman. Hal ini dikatakan demikian kerana manusia perlu makan dan minum untuk hidup, dan manusia terutamanya orang Islam perlu makan dan minum sesuatu yang halal demi menjaga iman dan akhlak mereka. Ia juga berperanan dalam meningkatkan kesedaran dan permintaan masyarakat terhadap produk halal, lantas mendorong pertumbuhan ekonomi yang mengikut prinsip-prinsip Islam. Selain daripada itu, dari aspek pendidikan dan kesedaran pula, kerajaan hendaklah menerapkan pemahaman masyarakat tentang konsep ekonomi halal sama ada dengan mengadakan kempen kesedaran kepada semua golongan masyarakat ataupun menambahkannya ke dalam silibus pelajar sekolah sebagai persiapan untuk mereka sebelum mereka mengambil bahagian dalam menjalankan aktiviti ekonomi. Perkara ini penting kerana dengan cara ini, masyarakat dapat didedahkan dengan konsep ekonomi halal yang berpegang dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam. Justru itu, masyarakat yang berpegang teguh dengan prinsip Islam dapat dibentuk dan dibangunkan sejak mereka di bangku sekolah lagi. Bak kata pepatah, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Baiklah, seterusnya kita ke perbincangan soalan 2. Yang pertama ialah industri kewangan halal, iaitu ianya tidak melibatkan riba atau faedah, maisir, iaitu perjudian atau muamalah yang diharamkan lainnya. Produk-produk kewangan halal termasuk pembiayaan halal, takaful insurans yang patuh syariah dan pelaburan yang patuh syariah. Kedua ialah filantropi halal, iaitu memberikan sumbangan atau dermawan atau bantuan yang mematuhi prinsip-prinsip syariah. Ini bermakna dana yang disalurkan harus diperoleh secara halal dan digunakan untuk tujuan-tujuan yang baik dan dibenarkan Islam, seperti bantuan kemanusiaan, pembangunan dan pendidikan. Seterusnya kita pergi kepada industri pakaian halal, iaitu ianya tidak melibatkan pengeluaran dan pemasaran pakaian-pakaian yang memenuhi persyaratan syariah dalam hal pemakaian dan rekaan. Pakaian halal biasanya merujuk kepada pakaian yang longgar, menutup aurat dan tidak mengandungi unsur-unsur yang diharamkan oleh Islam. Yang keempat ialah industri kosmetik halal. Produk kosmetik halal tidak mengandungi bahan-bahan yang diharamkan oleh syarak seperti khinzir atau alkohol, dan ianya juga tidak diuji kepada haiwan. Baiklah, sambungan daripada slide yang sebelumnya, iaitu kita akan membincangkan tentang pelancongan halal. Pelancongan halal ini ianya menyediakan perkhidmatan pelancongan yang mematuhi prinsip-prinsip Islam seperti perkhidmatan penginapan halal, makanan halal dan aktiviti pelancongan yang bersesuaian dengan nilai Islam, tidak kira sama ada pelancong itu Muslim ataupun bukan Muslim. Yang seterusnya ialah industri farmaseutical halal, iaitu farmasi, pengeluaran dan pengedaran ubat-ubatan dan produk farmaseutikal yang memenuhi pensyariatan halal serta memastikan bahawa bahan-bahan gunaan oleh farmasi yang digunakan dalam produk tersebut adalah halal dan selamat digunakan menurut prinsip-prinsip Islam agar semua umat Islam tidak memakai ubat-ubatan yang tidak halal dan patuh syariat walau ianya menyembuhkan pesakit. Baiklah, kini kita akan ke bahagian terakhir bagi soalan 2 untuk mengupas bagaimana kewangan dapat dipengaruhi oleh konsep-konsep halal. Yang pertama, kita akan bincang dalam aspek pelaburan, iaitu di dalam Islam, pelaburan mesti dibuat dalam sumber yang halal dan pelaburan dalam sumber yang haram adalah tidak dibenarkan oleh syarak. Ini bermakna sektor kewangan mesti memastikan pelaburan mereka adalah patuh halal dan syariah. Di Malaysia terdapat bank-bank Islam dan institusi kewangan yang menawarkan produk dan perkhidmatan kewangan patuh syariah. Ianya dikenali sebagai suku atau bon Islam.
dan juga amanah saham Islam iaitu dikenali sebagai dana bersama. Kedua ialah dalam aspek filantropi atau lebih dikenali sebagai kedermawanan, iaitu sektor kewangan mesti memastikan aktiviti dermawan mereka adalah patul halal dan membantu golongan yang susah. Di Malaysia terdapat pertubuhan dermawan Islam seperti institusi zakat yang memastikan kutipan dan pengagihan zakat adalah patuh halal dan diberikan kepada asnaf-asnaf yang memerlukan. Baiklah, seterusnya saya akan membentangkan mengenai soalan ketiga, iaitu kesan perluasan konsep ekonomi halal terhadap kemapanan industri halal di masa akan datang. Pertama, kita dapat lihat wujud potensi besar untuk industri halal pada masa depan, iaitu kita dapat lihat perluasan idea ekonomi halal dapat memberi kesan serta meningkatkan keupayaan industri halal pada masa hadapan. Dan industri halal ini juga adalah meliputi pelbagai bidang ekonomi, termasuklah makanan, pelancongan, fashion, kewangan dan banyak lagi. Dan halal juga merujuk kepada sesuatu perkara atau hal yang dibenarkan dalam Islam ataupun dalam erti kata lain halal, dan ianya juga telah mendapat perhatian yang lebih besar pada masa akan datang. Dan seterusnya saya akan menjelaskan beberapa faedah dan kesan yang dijangkakan daripada memperluaskan idea ekonomi halal. Baiklah, seterusnya adalah beberapa kesan atau faedah daripada perluasan konsep ekonomi halal terhadap kemapanan industri halal di masa akan datang. Pertama, kita dapat lihat permintaan dan pasaran masa depan, iaitu kita dapat lihat wujudnya kepelbagaian diversity industri halal yang memberi kesan baik kepada ekonomi halal. Dan seterusnya kita akan dapat lihat lebih banyak pemain firma yang akan memasuki pasaran ekonomi halal dengan mengikut piawaian ataupun standard peraturan yang ditetapkan dalam ekonomi halal. Dan seterusnya, kita juga dapat lihat sektor seperti makanan dan minuman, sektor farmasi, kosmetik, gaya hidup, perhotelan, kewangan, logistik dan pelancongan juga akan dipengaruhi oleh industri halal. Dan secara rangkumannya, kita dapat lihat pertumbuhan industri halal yang lebih inovatif dan pelbagai pada masa akan datang. Dan yang kedua adalah peningkatan dalam piawaian standard dan pensijilan halal, iaitu apabila idea ekonomi halal telah menjadi idea yang lebih luas, maka piawaian standard dan tuntutan terhadap pensijilan halal akan meningkat serta berlaku juga peningkatan pembangunan piawaian halal. Dan seterusnya ia juga secara tidak langsung memastikan bahawa setiap produk atau pembarangan dan perkhidmatan hendaklah benar-benar memenuhi piawaian yang ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga pengawasan dan badan pensijilan berdasarkan kepada prosedur dan aturan yang ketat. Dan secara rangkumannya, kita dapat lihat apabila peningkatan piawaian standard ini juga dapat secara langsung dapat meningkatkan kemapanan industri halal dan meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap ekonomi halal. Baiklah, seterusnya adalah peningkatan inovasi produk dan pemasaran produk. Kita dapat lihat konsep ekonomi halal dapat diperluaskan, maka pengembangan produk dan pemasaran akan menjadi lebih kreatif dan meluas. Seterusnya, firma dan perusahaan akan menghasilkan lebih banyak produk halal yang berkualiti tinggi, dan seterusnya dapat menarik minat pelanggan Muslim dan bukan Muslim. Seterusnya, meningkatkan peluang ekspor ke luar negara. Dan seterusnya, peningkatan inovasi produk ini juga dapat memastikan pasaran ekonomi halal juga, industri ekonomi halal juga dapat menumpukan perhatian terhadap nilai-nilai halal dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam bagi meningkatkan pasaran. Dan yang akhir sekali adalah perkongsian dan kerjasama global. Kita dapat lihat industri halal sememangnya akan bersedia ataupun sudah bersedia untuk melaksanakan pelbagai bentuk kerjasama walaupun berlaku peningkatan persaingan, dan ini juga akan menyebabkan berlaku peningkatan infrastruktur yang menyokong kepada industri halal serta mengukuhkan rantaian makanan global dan menggalakkan usaha pengeluaran dan permintaan produk halal di peringkat negara, iaitu di peringkat pengeluar,
pengedaran dan pengguna. Dan seterusnya, secara rangkumannya dapat membangunkan ekonomi global industri halal yang kukuh dan mapan serta mewujudkan satu bentuk ekonomi yang seimbang kerana produk dan perkhidmatannya adalah berkonsepkan halal. Baiklah, untuk bahagian yang terakhir untuk tugasan ini, kita akan membuat satu kesimpulan dan juga cadangan. Pertama ialah perbincangan mengenai industri halal meliputi pelbagai sektor kehidupan dan perkembangan dalam bidang ini adalah penting bagi memenuhi permintaan masyarakat Islam Muslim yang semakin meningkat untuk produk dan perkhidmatan. Secara keseluruhannya, ekonomi halal dalam ekonomi Islam adalah tentang mempraktikkan dan menghayati prinsip-prinsip Islam dan semua aspek kehidupan ekonomi. Ianya melibatkan pengamalan keadilan, kejujuran, tanggungjawab sosial dan juga pembangunan berkelanjutan dalam aktiviti ekonomi untuk mencapai kemapanan, inklusiveness dan keterangkuman ekonomi moden. Dan antara cadangan yang boleh diusahakan ialah memasukkan konteks ekonomi halal ini ke dalam bajet belanjawan negara agar ianya lebih diberi perhatian oleh kerajaan dan seterusnya mampu menyumbangkan nilai yang tinggi dalam KDNK negara. Sekian, terima kasih.